Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Jadi alhamdulillah, sidang pendengar yang dirahmati Allah, pada kali ini kita bersiaran lagi untuk mengikuti menyambung perbicaraan kita di dalam kitab Penawar Bagi Hati. Dan sedar tak sedar sebenarnya kita sudah berada di penghujung tajuk pada bahagian pertama, iaitu menjaga anggota-anggota tujuh. Jadi insya-Allah pada hari ini Ustazah akan membawalah tajuk yang ke-6, yang mana berbicara tentang bagaimana untuk kita menjaga anggota tangan dan kaki. Okey, anggota tangan dan kaki ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sepasang tangan dan kaki untuk beberapa manfaat di dunia dan akhirat. Jadi kaki dan tangan ini juga ada manfaat di dua-dua tempat lah, di dunia dan akhirat dua-dua. Okay, bagi manfaat yang berkekalan di akhirat, apabila kita mengerjakan keempat-empat anggota tangan dan kaki ini untuk segala perkara ataupun pekerjaan berbentuk kebaikan, berbentuk kebajikan, ataupun apa-apa je kebaikan yang kita buat, itu dikira manfaat untuk hari akhirat. Kerana setiap perbuatan kita, setiap amal yang kita kerjakan itu dikira ibadah di sisi Allah. Dan Allah tidak pernah mensia-siakan segala amal baik yang kita kerjakan. Pekerjaan yang menggunakan kaki seperti berjalan ke masjid, menghadiri majlis ilmu yang bermanfaat, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mengerjakan haji dan umrah, berjalan untuk menziarahi dan mengeratkan hubungan silaturahim dengan saudara mara kita. Jadi kaki yang Allah kurniakan ini untuk kita berjalan ke masjid. Namun disebabkan pandemik COVID-19 ini, sudah lama sebenarnya kaki-kaki kita ini tidak berpeluang untuk menjejakkan ke masjid. Kita pun rasa sedih, dan kita pun asyik bertanya-tanya bilakah peluang untuk kita ke masjid lagi. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita rezeki untuk kita melaksanakan ibadah solat tarawih kita Ramadan nanti di masjid, insya-Allah. Kan, setahun telah berlalu, tahun lepas kita hanya melaksanakan ibadah solat sunat tarawih di rumah masing-masing. Ustazah sendiri pun bila sebut Ramadan ni, sepanjang tahun sebelum-sebelum ni memang kita ke masjid, kan? Memang kita ke masjid. Bahkan berbuka puasa pun di masjid. Jadi selain ke masjid, kita pun juga digalakkan menggunakan anggota kaki kita ini untuk menziarahi sanak saudara, iaitu menghubungkan silaturahim. Sebagaimana kita tahu, orang yang suka menghubungkan silaturahim ini dipanjangkan umur. Jadi rajin-rajin kita bertanya khabar. Tambahan sekarang tak boleh nak pergi sangat, kan? Bertanya khabar kepada sanak saudara kita. Manakala antara pekerjaan yang menggunakan tangan seperti mencegah kemungkaran dengan tangan, menulis ilmu, berjabat tangan dengan orang-orang yang soleh. Ini antara amalan-amalan baik yang kita boleh buat melalui anggota tangan yang Allah kurniakan. Menjabat tangan dengan orang-orang yang soleh juga dikira sebagai pahala. Carilah orang-orang soleh. Tapi samalah situasi sekarang, kita tidak boleh berjabat tangan, kan? Menjaga SOP. Bila sebut orang-orang yang soleh ini, sebenarnya kita selalu berdoa kepada Allah, iaitu dalam surah Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka. Kan, jalan yang lurus siapa? Jalan orang yang Engkau beri nikmat ke atas mereka. Siapa orang yang Allah beri nikmat ke atas mereka ini?
Kalau kita baca tafsir, ulama tafsir menyebut 4 golongan. Yang pertama golongan para nabi. Minan nabiyyin, daripada nabi-nabi. Wasiddiqin, daripada orang yang membenarkan para nabi. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah. Wassalihin, yang keempat, iaitu orang-orang yang soleh. Maksudnya berjabat tangan dengan orang-orang yang soleh ini kita beroleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, idza tasafahal muslimani lam tafruq akuffuhuma hatta yughfar lahuma. Apabila dua orang Islam saling bersalaman, mereka berdua akan diampunkan oleh Allah selama kedua-dua tangan mereka tidak berpisah daripada bersalaman. Okey, hadis sahih. Bersalam dengan orang-orang yang soleh untuk kita ambil keberkatan. Okey. Manfaat di dunia itu yang saya sebut tadi itu adalah manfaat akhirat. Pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan dengan menggunakan anggota kaki dan tangan ini untuk perkara akhirat. Adapun Allah kurniakan anggota tangan dan kaki ini ada tujuan untuk di dunia. Apa dia? Berusaha dengan tangan dan kaki untuk mencari harta benda. Kan? Mencari rezeki, mencari melaksanakan kerja-kerja lah. Ataupun dia kata mengelakkan diri daripada kemudaratan seperti berlari daripada binatang yang buas. Melarikan diri. Menyelamatkan diri daripada binatang yang buas. Ataupun menolak dengan tangan bagi mengelakkan orang yang ingin menerkam kita. Maksudnya kaki dan tangan ini Allah jadikan untuk kita mempertahankan diri kita. Kan? Mempertahankan diri kita. Kalau kita tengok bila mana Allah tarik nikmat kaki dan tangan, bukan setakat tak ada kaki tak ada tangan, tapi bila Allah bagi luka sedikit pun kita dah rasa sakit. Tidak boleh nak basuh pinggan sebagai contoh, kan, sakit bila ada luka. Begitu juga dengan kaki, bengkak kaki pun tidak boleh berjalan dengan sempurna. Apatah lagi tanpa kaki dan tangan. Kan? Jadi itu kegunaan yang Allah bagi untuk kepentingan ataupun kelebihan di dunia. Oleh itu kita perlu mensyukuri nikmat itu dengan memeliharanya daripada maksiat. Okey, kalau kita tengok kaki ini maksiat, pergi ke tempat-tempat yang haram, ataupun menyepak orang. Okey. Bergaduh-gaduh sepak, jatuh orang. Kakilah tu. Kan? Ataupun pergi ke tempat-tempat maksiat kepada Allah. Tapi tangan ni bukan setakat kita tampar orang, ataupun kita jentik orang, ataupun kita buat apa-apa yang menyakiti orang, tapi tangan ni lah mesti berhati-hati dalam mengeluarkan kata-kata. Bukanlah di mulut, maksudnya menulis. Di mana? Menulis komen di Facebook, menulis sesuatu di WhatsApp, sehingga boleh menyakiti perasaan orang lain. Kan? Tangan lah ni yang tarik ni. Kan, pegang handset tu terlalu lama sebab apa? Nak membalas ni. Nak membalas sampai bengkak tangan-tangan. Itu tangan. Jadi bukan sekadar kita menggunakan nampak benda yang besar tu untuk kita buat pada tangan ni, tapi benda yang kecil yang kita tulis itu juga tetap dikira sebagai salah satu perkara yang tidak baik. Perkara maksiat kepada Allah jika sekiranya kita menggunakan tulisan kita ini pada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Okey. Bermaksud kita mestilah menjaga kedua-dua tangan kita ini daripada menulis perkara-perkara yang dilarang oleh Allah yang boleh menyinggung perasaan orang lain. Termasuklah caci maki, keji dan sebagainya. Kita mungkin nampak ringan, tetapi dengan tangan inilah kita telah melakukan perkara dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, seterusnya kita perlu mentaati segala perintah yang diperintahkan oleh Allah. Ia bertujuan supaya kita dapat mengetahui dan mensyukuri nikmat yang diberi ini supaya berkekalan.
Bila mana kita melaksanakan segala perintah Allah, maka nikmat yang Allah beri ini insya-Allah berkekalan, kerana kita menggunakan nikmat yang Allah bagi ini dengan perkara yang baik dan menggunakan dengan sebaik mungkin. Apa maksud sebaik mungkin? Bermaksud kita menggunakan nikmat-nikmat yang Allah bagi ini kepada perkara-perkara yang baik, sebagaimana yang Allah inginkan. Okey. Jadi kerana syukur adalah pengikat bagi nikmat yang berkekalan. Bila mana kita melaksanakan perkara baik, bermaksud kita bersyukur di atas nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Dan syukur ini menjadi pengikat kepada sesuatu nikmat. Sebagaimana Allah sebut, la in syakartum la azidannakum. Bukan setakat Allah kekalkan nikmat itu kepada kita, bahkan Allah akan tambah. Jika sekiranya kamu bersyukur, la azidannakum, maka aku akan tambah kepada kamu. Jadi kita perlu bersyukurlah dengan segala anggota yang Allah kurniakan kepada kita ini. Insya-Allah taala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, kita berehat seketika, kita sambung selepas ini. Riang-riang hari-hari, rasa coklat dinikmati. Mari beli coklat Yukis untuk family. Makan Yukis barulah manis, kegemaran semua. Makan Yukis barulah manis, ceria hidup anda. Yukis garanti puas hati. Alamak, dah habis beli lagi. Mari beli coklat Yukis. Alhamdulillah, kita bertemu kembali. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Maka sebenarnya punca sesuatu nikmat itu ditarik dan berlakunya azab yang pedih pada hari kiamat ialah kerana apa? Kerana lidah, tangan dan kaki. Punca utama nikmat itu ditarik dan berlakunya azab yang pedih pada hari kiamat adalah kerana lidah, tangan dan kaki yang memberitahu segala perbuatan jahat yang pernah dikerjakan oleh kita. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Yasin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kan pada hari itu, iaitu pada hari kiamat, Allah akan menutup mulut kita, dan maka bercakaplah tangan-tangan kita yang memberi dan kaki-kaki kita memberi saksi terhadap apa yang kita kerjakan. Jadi memelihara semua anggota tujuh ini daripada segala kejahatan dan gunakanlah ia kepada perkara kebajikan. Oleh itu tidak sempurna kedua-duanya, melainkan dengan membersihkan racun itu daripada sikap yang dicela seperti riak, takabur, dengki, bakhil dan sebagainya. Maka raja segala anggota adalah hati. Okey, maksudnya penutup kepada menjaga anggota tujuh ini disebut tadi apa yang saya baca tadi. Setelah kita menjaga anggota yang tujuh, bermula daripada menjaga mata, telinga, lidah, perut, faraj, kaki dan tangan, kan. Setelah kita menjaga itu, belum cukup untuk kita rasa selesa, bahkan kita kena membersih lagi hati kita ini daripada sifat-sifat tercela yang disebutkan tadi, kan. Dia kata seperti riak, takabur, dengki tadi. Okey. Jadi tujuan apa sebenarnya kita mesti menjaga bermula anggota tujuh tadi? Kan? Bermula anggota tujuh itulah proses utama sebelum kita masuk kepada bagaimana untuk kita membuang segala sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat tercela yang ada dalam hati kita.
kan. Sebagaimana yang sudah pernah sebut pada awal episod hari itu, Imam Al-Ghazali membahagikan tazkiyatun nafsiyah, bagaimana untuk kita menyucikan hati kita. Adanya 3 proses utama. Yang pertama ialah takhalli, membuang segala sifat-sifat mazmumah yang ada dalam diri kita. Jadi bermula dengan latihan kita menjaga yang anggota badan dulu, anggota luar, anggota zahir yang dilihat oleh manusia, kan. Selepas itu barulah kita masuk kepada membersih segala sifat-sifat terkeji yang ada dalam hati kita. Jadi tujuan apa kita belajar semua ini, membersihkan jiwa ini, kerana antara kesan bila kita mampu untuk membersihkan jiwa kita ini, membersihkan diri kita ini daripada segala perkara-perkara yang buruk, maka akan lahirnya insan ataupun individu kita lah yang berakhlak dengan akhlak yang mulia, kan. Sebagaimana Allah sebut, Nabi juga kata, tidak aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Allah menyebut Rasul ini sebagai uswatun hasanah, contoh tauladan yang baik. Jadi bagaimana kita nak menjadi seorang yang berakhlak mulia, perlu kepada ilmu tasawuf ini, ilmu bagaimana untuk kita menyucikan hati-hati kita yang terlalu kotor, hati-hati kita yang terlalu banyak karak-karak dosa, yang perlu kita bersihkan mesti dan utamanya melalui ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Okey. Jadi bila mana kita berakhlak dengan akhlak yang mulia, maka ianya menjurus kepada menjadi seorang hamba yang betul-betul beriman kepada Allah. Hamba yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Bila kita banyak mengingati Allah, maka wujudlah di sana ketenangan, kebahagiaan. Kerana ketenangan dan kebahagiaan ini berpunca daripada hati yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yang bermaksud orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan zikrullah. Zikrullah ni apa dia? Mengingati Allah. Ketahuilah dengan mengingati Allah itu, hati kita akan menjadi tenang. Jadi bila kita sentiasa tenang hati kita, sentiasa mengingati Allah itu, menjadikan kita ini seorang, adanya di sana nilai takwa, takut kepada Allah. Dan jika sekiranya kita masih adanya orang kata saki-baki sifat-sifat mazmumah, itu perlu dibaiki dengan segera. Bila hati kita dekat dengan Allah, maka Allah akan bantu kita untuk memperelokkan akhlak kita, untuk menjadi orang-orang yang sentiasa memperbaiki diri kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermula daripada menjaga anggota mata hari itu, Ustazah harap kita beroleh manfaat dan kita cuba untuk amalkan, terutamanya mata lah, kan. Panahan syaitan pada pandangan mata yang melihat kepada perkara-perkara kemaksiatan kepada Allah, wal'ayazubillah. Justru daripada mata inilah kita mampu mengawal hati kita, kita mampu mengawal anggota-anggota yang lain dari melakukan maksiat kepada Allah, insya-Allah. Selepas ini kita akan sambung pada bab yang kedua yang membicarakan tentang bagaimana proses untuk kita membuang segala sifat-sifat mazmumah yang ada dalam hati kita. Sifat mazmumah yang bersarang dalam hati kita, yang mana kita berlawan dengan nafsu yang ada dalam diri kita. Hati ini sifatnya baik, tetapi nafsu ini sifatnya buruk. Kita tidak mahu hati yang baik ini tewas dengan nafsu yang jahat. Bahkan kita nak hati kita ini mampu teguh
dengan perkara kebaikan dan mampu melawan nafsu yang sentiasa berbisik-bisik, nafsu yang sentiasa nakkan kepada perkara-perkara keseronokan, nafsu yang sentiasa nakkan kepada perkara-perkara yang jahat. Itulah sifatnya nafsu. Kan? Tujuan apa Allah jadikan sedemikian rupa? Kerana Allah ingin menguji kita. Menguji kita. Bagaimana tahap kekuatan kita, bagaimana tahap kita bersungguh-sungguh mujahadah dalam melawan hawa nafsu kita sendiri. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Mulk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakallah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Tujuan apa? Allah ciptakan mati dan hidup, tujuan untuk menguji siapakah di kalangan kamu yang baik, ahsan, lebih baik amalannya. Kan? Kerana itulah kita sentiasa dengar dunia ini adalah tempat ujian. Kan? Kerehatan yang sebenar ialah setelah kita meninggalkan dunia ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita berehat seketika, kita sambung selepas ini. Terima kasih dah ada dua orang yang bagi salam kat Ustazah. Waalaikumsalam. Dengan datangnya Ramadan, kita dapat lihat orang-orang yang beriman fatahum wala tattabi'. Pada hari ini Ustazah akan membawalah tajuk yang ke-6 yang mana berbicara tentang bagaimana yang berkait dengan panca indera yang kita gunakan. Tapi bagaimana buku ini mengajar kita Alhamdulillah kita bertemu kembali. Jadi Ustazah akan terus masuk kepada bahagian yang kedua dalam buku Penawar Bagi Hati ini, yang mana dia menerangkan kepada kita tajuk utamanya ialah qalbu. Qalbu ini yang dimaksudkan dengan qalbu di sini ialah jantung. Okey. Bahagian yang kedua ini mengandungi 10 bab mengenai sifat-sifat tercela. Dari sini kita akan tahu apa sifat-sifat tercela yang perlu kita buang daripada hati kita, dalam yang ada di dalam diri kita. Okey, qalbu yang dinyatakan dalam buku ini membawa dua maksud, dua makna. Okey, qalbu jasmani iaitu daging yang terletak di dada sebelah kiri yang menyerupai jantung pisang. Daging itu di dalamnya terdapat lubang dan di dalam lubang itu mengandungi darah yang hitam. Okey, yang kedua, qalbu rohani, sesuatu yang bersifat halus bagi mengetahui dan mengenali sesuatu daripada manusia. Ia adalah hakikat manusia. Dalamnya juga terdapat perkataan yang disuruh dan dilarang. Ia juga bersangkut paut dengan qalbu jasmani. Sebenarnya kadang-kala manusia keliru bahawa wujudnya perkaitan antara sifat dan jisim, iaitu roh dan jasad. Namun apabila dalam kitab itu menyebut perkataan qalbu, maka ia bermaksud dengan makna yang kedua. Okey? Maksudnya perkara yang kita akan bincangkan qalbu, hati, jantung ni bukanlah yang bersifat fizikal tu, yang nampak tu. Kan? Sakit apa? Sakit jantung, sakit hati, bukan yang tu. Tetapi qalbu jasmani, qalbu rohani, qalbu rohani yang membicarakan tentang perkara-perkara, sifat-sifat mazmumah yang tercela yang ada dalam hati kita.
Okey. Jadi dalam hati rohani ini hanya Allah yang mengetahui. Nah, contoh kita pergi hospital, kita sakit apa? Sakit hati, sakit jantung, doktor akan belah. Kan buanglah apa, ada tersumbat ke darah, darah beku ke. Itu adalah hati yang nampak. Tak, yang ni yang tak nampak. Yang kita nak bicarakan hati yang sangat dalam, sehingga kan malaikat pun tidak tahu. Malaikat pun tidak tahu. Malaikat tidak tahu keikhlasan kita. Kan malaikat hanya tugasnya mencatat segala amal baik kita di belah kanan dan amal buruk kita di belah kiri. Tetapi amal baik ini yang malaikat catat ini hanya Allah yang mengetahui. Sama ada kita laksanakan perkara kebaikan itu adakah niat kerana Allah Ta'ala ataupun sebaliknya. Kerana itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, penting untuk kita mempelajari ilmu ini kerana kita risau kita tergolong dalam orang-orang yang muflis akhirat. Apa yang dimaksudkan dengan muflis akhirat ini ialah kita rasa kita dah banyak melakukan amal baik, kita dah banyak melaksanakan perkara-perkara kebajikan. Tetapi bila kita dipanggil untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar, Allah akan menayangkan semua perkara yang kita buat di atas dunia ini. Bila mana dicek satu persatu, rupanya beberapa amalan sahaja yang benar-benar ikhlas kerana Allah Ta'ala, wal'iyazubillah. Maka kita sangka kita sudah melaksanakan amal baik, kita sudah melaksanakan amal kebajikan yang terlalu banyak di dunia. Tetapi Allah hanya menerima amalan-amalan yang ikhlas hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ikhlas itu hanya Allah dan kita yang tahu. Sebab itulah kita belajar ilmu ini untuk kita mengetahui, untuk kita menjaga hati kita, untuk kita membasuh hati kita, untuk kita memupuk hati kita ini bagaimana nak datangnya keikhlasan kepada Allah. Kita je yang tahu, betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Kita solat, kita ikhlas ke tidak, kita yang tahu. Dengan Allah, Allah pasti mengetahui. Kan? Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak masuk syurga orang yang ada pada hatinya sebesar mithqala dzarrah, biji sawi, sifat sombong, daripada sifat sombong, tak masuk syurga. Jadi apa yang kita faham dengan sombong? Apa yang kita faham dengan sombong? Kita akan belajar dalam buku ni. Dalam Allahumma salli ala Muhammad, ilmu tasawuf inilah yang menceritakan bagaimana sombong, ta'arif sombong, yang dimaksudkan dengan sombong. Maka kita kena tahulah, adakah kita termasuk orang yang sedemikian? Kerana Nabi dah sebut jelas-jelas terang-terang bahawa orang yang sombong ini tidak akan masuk syurga walaupun ada sikit sahaja. Jadi itu yang dimaksudkan dengan muflis akhirat itu. Bila kita tidak mengetahui perkara-perkara mazmumah, cacat cela yang ada dalam diri kita ini yang boleh menghalang kita daripada menjejakkan kaki di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tajuk yang kedua ini kita nak membicarakan tentang hati tadilah yang saya terang tadi, hati yang tidak nampak. Walaupun doktor belah sekalipun tidak, hanya kita dan Allah sahaja yang mengetahui. Jadi kita minta jauh kita ini tergolong dalam golongan yang muflis akhirat. Kita menyangka kita dah baik, kita menyangka kita dah bagus. Tapi Allahu Rabbi, bila mana kita bangun menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat sedikit sahaja amalan-amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia berkait antara roh dan jasad tadi. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Isra yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Bila mana ada yang bertanya kepada Nabi tentang roh, maka Allah kata qulir ruhu min amri rabbi. Katakan, Allah ajar kepada Nabi, katakan roh itu daripada perkara urusan Tuhanku. Maksudnya perkara roh ini adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi kesimpulan dia kata hati, roh, nafas mempunyai makna yang sama disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam buku Ihya Ulumuddin. Jadi roh, nafsu, hati ni menurut Imam Al-Ghazali sama, lebih kurang. Sebab apa? Kita tak tahu roh sebenar tu macam mana. Sebab Allah sendiri minta Nabi menjawab bila ada pertanyaan bahawa roh itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam ini diberi beberapa tips untuk kita lazimi diri kita dengan memelihara jantung daripada melakukan segala sifat-sifat tercela seperti takabur, riya, dan kita perlu menghiasi diri kita dengan kelakuan yang dipuji seperti sabar dan merendah diri. Ada beberapa perkara yang Allah tegaskan di sini. Yang pertama dalam surah Al-Ahzab, Allah sebut wallahu ya'lamu ma fi qulubikum, dan ingatlah Allah sedia mengetahui apa yang ada dalam hati kamu. Walaupun kita rasa orang tak tahu pun, tapi Allah mengetahui. Jadi kita kena rasa takutlah dengan pengetahuan Allah ini tentang kejahatan yang kita buat dalam hati kita. Okey, yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa absyarikum wa innama yanzuru ila qulubikum." Allah tidak melihat kepada rupa dan badan kamu, tetapi Allah melihat kepada hati-hati kamu. Maksudnya tak kiralah rupa cantik ke, badan segak ke, badan slim ke kan, tapi bila hati itu penuh dengan maksiat, itulah yang Allah tengok. Jadi kita nak cantik di dalam, kerana bermula daripada dalam ni lah akan keluarnya pada wajah kita. Kan muka cantik sekalipun, tapi ya Allah nak senyum punyalah payah. Kan? Tapi orang kata hitam-hitam manis, muka asyik senyum je kan, tak nampak dah hitam dia tu, nampak yang baik-baik sahaja. Okey, jadi jelaslah kepada kita bahawa hati adalah tempat yang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tidak patut menghiasi wajah dengan melihat manusia serta membiarkan jantung kita kotor yang dipenuhi dengan sifat yang tercela. Namun bagi orang yang berakal, mereka membersih dan menghiasi hatinya lebih dari dia membersih mukanya sendiri. Kat sini sudah ada satu cerita. Seorang ustaz bila dia naik kapal terbang, dia mengambil wuduk di sinki. Mengambil wuduk nak solat atas kapal terbang tu di sinki. Kan? Dia basuh kaki. Yalah, ambil wuduk, dia basuh kaki kat sinki. Tiba-tiba pramugari ada tegur. Dia kata, kotornya kamu basuh kaki kat sinki yang saya basuh muka ni. Kan? Pramugari kan nak bersih-bersih muka. Lepas tu ustaz dia jawab apa? Ustaz tu kata, kaki saya ni lebih bersih daripada muka awak. Terkejutlah dia. Dia rasa dia hina lah kan. Sebab apa? Kaki saya ni 5 kali sehari saya basuh. Ambil wuduk. Kalau kita muka berapa kali je, dah bersolek tu mungkin malam pula kan. Maknanya nak katanya Allah tidak melihat ataupun Allah tidak memandang rupa paras. Dan orang yang berakal, dia akan membersih hatinya lebih daripada ia membersihkan mukanya sendiri. Okey? Jadi last sekali ialah dia kata hati inilah raja kepada segala anggota. Kan? Dan semua anggota pula akan mengikut perintah rajanya. Apabila baik hati itu, maka baiklah segala anggota. Dan apabila jahat jantung ataupun hati, maka jahat segala anggota. Kan? Ini yang kita selalu dengarlah. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Maksudnya penting untuk kita sama-sama menjaga hati kita. Mudah-mudahan Allah pandang hati kita ini, Allah rasa senang, Allah rasa suka dengan hati kita yang bersih ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah selepas ini kita akan masuk kepada perkara-perkara yang perlu kita buang, perkara-perkara sifat-sifat mazmumah yang perlu kita buang daripada hati kita, insya-Allah. Jadi setakat ini sahaja untuk sesi ini. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.